Program Sentuhan Rakyat akan diperhebat menerusi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 tahun depan. Demikian ditegaskan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Junor yang juga Pengurusi Gabungan Rakyat Sabah GRS. SMJ 2.0 akan diteruskan sekiranya GRS diberi mandat mentadbir negeri selepas pilihan raya DUN Sabah ke-17. Percayalah, jika kita menang pilihan raya, kita akan tadbirkan negeri Sabah ini sebaik-baik. Semoga semangat perjuangan ini akan membawa kejayaan yang cemerlang kepada kita di dalam pilihan raya. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan Presiden sempena Persidangan Agung Tahunan GRS 2025 di Kota Kinabalu. Katanya GRS membawa pelbagai pembangunan secara holistik meliputi aspek pendidikan, pelaburan, ekonomi dan peluang pekerjaan terutama kepada golongan anak muda. Dalam pada itu, Datuk Haji G menzahirkan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi kerajaan Madani, pelbagai bantuan dan inisiatif diberikan untuk negeri ini, terutama pelaksanaan MA63. Datuk Haji G berharap semua ahli parti akan terus melakukan yang terbaik untuk memastikan kemenangan GRS dalam PRU DUN Sabah ke-17. Lebih 5,000 ahli membanjiri persidangan 3 hari tersebut. Parti Bersatu Sabah PBS komited memastikan Gabungan Rakyat Sabah GRS terus diberi mandat mentadbir negeri ini. Ia penting demi meneruskan memperkasa pembangunan negeri secara inklusif. Pemangku Presiden PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata, ia sejajar dengan hak negeri yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963. Especially dalam masa ini ada pilihan raya negeri yang akan datang. Of course, kita mau kasih bangkitkan semangat mereka supaya kita akan membantu GRS untuk memenangi semua yang ditandingkan di Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan PBS bahagian Melalap kali ke-40 di Tenom. Dalam ucapannya, Datuk Joakim yang juga Timbalan Ketua Menteri mahu semua ahli PBS memperkukuh perpaduan dan memperkemas jentera parti menjelang PRU DUN Sabah ke-17. Warga emas dan remaja dikenal pasti antara golongan kurang cakna terhadap pembacaan label makanan. Ia sekaligus menjadi antara punca keracunan makanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syed Helmi Yahya berkata, Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2023 menunjukkan terdapat kaitan ketara antara tabiat pemakanan dan penyakit tidak berjangkit berpunca dari makanan tercemar. Justru beliau mahu semua pihak terlibat komited dalam memastikan penyediaan makanan yang selamat dan berkualiti serta bebas asap rokok. Beliau berucap dalam sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2025 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sebanyak 95 premis makanan di negeri ini mendapat pengiktirafan premis bersih dan selamat. Ia mencatatkan peningkatan 66.6% berbanding hanya 57 premis pada tahun lalu. Ini menunjukkan komitmen tinggi pengusaha makanan bagi memenuhi piawaian kebersihan dan keselamatan. Pemberian bantuan tunai tambahan sebanyak RM100 kepada rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi program SARA memberi manfaat kepada kumpulan sasar khususnya golongan berpendapatan rendah. Golongan-golongan belia ni yang belum dapat kerja walaupun sudah 18 tahun ianya dapat menggunakan 100 nila untuk membeli barang-barang keperluan. Dapat membeli barang-barang keperluan seperti barang makanan untuk mengurangkan lagi beban kos sara hidup diorang sebulan. Saya berharap pihak kerajaan dapat memperluaskan lagi skop pembelian barang sebab seperti yang kita tahu pembelian barang ni dia limited kepada barang kering sahaja. Saya sangat-sangat bersyukur terhadap bantuan tersebut kerana bantuan tersebut dia dapat meringankan lagi beban. Jadi
memandangkan saya tinggal di quarters, jadi saya memerlukan duit tersebut untuk membeli barang-barang dapur seperti mungkin kita boleh beli beras, mungkin kita boleh beli makanan tin yang boleh kita menampung kehidupan seharian kita. Ya, sedikit sebanyak membantu dalam kosara hidup rakyat Malaysia. Ya, juga sebagai salah satu bentuk keprihatinan beliau kepada rakyat Malaysia demi kesejahteraan hidup rakyat Malaysia. Maharajan Kesenian Islam platform yang baik bagi melestari seni Islam dalam kalangan masyarakat khususnya generasi muda. Ia juga dapat memperkasa syiar Islam selain mengembangkan minat serta bakat peserta. Kesenian ini adalah di antara program yang mudah untuk kita dekati masyarakat, baik kanak-kanak, remaja, belia dan juga dewasa. Beliau ditemui pemberita selepas sambutan Ma'al Hijrah dan Maharajan Kesenian Islam peringkat daerah Telupit. Pelbagai penambahbaikan akan dilaksana agar lebih ramai peserta dapat mengambil bahagian dalam program berkenaan pada masa hadapan. Muhammad Iqbal Ash-Siddiqi Masduki dan Rohaya Ali diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat daerah Telupit 1447 Hijrah. Kita sama-sama mengimarahkan surau dan masjid dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup bermasyarakat. Saya mohon kepada wanita-wanita di luar sana, cubalah tampil untuk memperdalami ilmu fardu kifayah. Sebab ini yang sangat-sangat kritikal bagi daerah Telupit, khususnya kaum hawa. Lebih 5,500 peserta menyertai acara larian Jom Malaysia China 2025 anjuran Persatuan Persahabatan Malaysia China Sabah. Larian sejauh 7 km di sepanjang Teluk Likas dan kembali ke Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Turut menyertai larian Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh dan Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu, Zhu Jinglong. Datuk Christina memuji penganjuran larian tersebut yang diadakan bagi meraihkan ulang tahun ke-51 hubungan diplomatik antara Malaysia dan China. Beliau berharap acara seumpama akan terus mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan China. Seterusnya mengekalkan persahabatan dan persefahaman antara rakyat kedua-dua negara. Program Culture Run platform menonjolkan kepelbagaian etnik di Tawau dalam masa sama memupuk nilai-nilai tradisi, adat dan kebudayaan khususnya dalam kalangan generasi muda. Kepelbagaian inilah yang harus kita tonjolkan, walaupun berlainan latar belakang, tetapi dapat kita hidup dalam keadaan aman, harmoni, dan nilai ini dapat kita kembangkan. Peserta daripada negara luar pun datang, dan ini merupakan satu mesej yang baiklah. Beliau ditemui media dalam program Culture Run sempena Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau kali ke-10 di Tawau. Seramai 800 peserta menyertai acara ini melibatkan jarak larian 5 hingga 10 km. Sebanyak RM10,000 berjaya dikumpul menerusi kejohanan golf sempena kejohanan Sukan Duit Tahunan Jabatan Persekutuan Sabah 2025. Hasil kutipan disampaikan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Seri Rosli Isa kepada Wakil Rumah Anak Yatim Al-Aman Kampung Bingkul, Beaufort. Selain itu, kita juga ada mengadakan lagi 4 sukan tahunan kita yang sedang berlangsung sekarang, iaitu bola sepak, bola jaring, badminton, tenis dan juga beberapa acara lain lagi. Ini merupakan satu platform kita untuk membina satu hubungan yang erat di kalangan pejabat-pejabat awam Persekutuan di Pergerakan Negeri Sabah ini. Mengenai kejohanan itu, beliau berkata, ia platform memupuk semangat kesukanan, malah mencerminkan keprihatinan penjawat awam terhadap masyarakat. Lebih 30 jabatan dan agensi persekutuan di Sabah menyertai kejohanan berkenaan. Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRMA dinobatkan johan bagi kategori berpasukan dan membawa pulang trofi beserta wang tunai RM2,000. Naib Johan disandang oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, manakala tempat ketiga Jabatan Pendaftaran Negara. Masing-masing membawa pulang trofi, wang tunai RM1,500 dan RM1,000. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching, Sarawak. Malaysia Madani, rakyat disantuni.